Guys, Acap nak share sikit lah. Lately ni badan lesu. Aku pakai spek ni sekarang dah kabur mata. Tapi alhamdulillah gua jumpa. Okay guys, nama dia Iris Up. Okay, apa benda Iris Up ni? Iris Up ni boleh membantu korang untuk menangani mata letih, badan lesu. Kalau korang ada macam Acap juga, silau malam, dia orang boleh tolong guys. Rabun jauh, rabun dekat. Lepas ni kau tengok Acap tak pakai spek, Iris Up ni lah dia punya punca. Sebab Iris Up ni juga boleh membantu korang untuk meningkatkan fokus dan juga kecergasan mata guys. Okay guys, cara nak buat dia mudah je. Korang dapatkan air 200 ke 300. Kau letak 3 skop. Nampak tak? 1, 2, 3. Yang Acap suka sebab kat dalam ni ada 6 campuran berries tau. Kacau sampai dia sebati. Kenapa Acap suka? Sebab rasa dia guys. Ada strawberry, cranberry, blueberry, red grape dan segala berry lah yang ada dekat dalam ni. So itu saja guys. Yang penting korang kena selalu ambil secara konsisten. Okay? Satu hari satu kali. Korang boleh dapatkan Iris Up ni. Kedua-duanya ada perisa yang berbeza. Satu berries, satu lagi susu. Korang kena dapatkan kedua-duanya sebab khasiat dia sama, cara pengambilan pun sama guys. Korang klik link dekat description untuk dapatkan Iris Up untuk kesihatan mata anda. Hello good people, Assalamualaikum semua. Welcome back to Ashraf channel. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, untuk hari ni orang duk minta Acap asrama, seram asrama. Budak-budak ni suka guys seram asrama. Okay guys, nak tak nak untuk Ramadan ni Acap kena bawakan korang satu kisah asrama ni. And kita nak bercerita dengan korang tentang satu asrama lelaki, satu asrama perempuan malam ni. Dia deal lah, dia adil lah. Okay, alright guys, sebelum apa-apa Acap nak cakap dulu minta maaf kepada semua-semua yang dah menonton video Acap yang sebelum ni. Ada kesilapan sikit teknikalnya di hujung video. Kalau kau tengok aku mencarut ke apa, itu antara proses lah aku kalau buat video. Sebenarnya bukan senang guys, tapi minta maaf juga. Benda tu tak boleh dicontohi, tak boleh diikut. Acap minta maaf sangat-sangat, okay? And benda tu takkan berlaku lagi lah. So guys, kita teruskan cerita untuk hari ni. Kita kena move on, alright? So jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification untuk video-video yang akan datang. So kita roll intro dulu, lepas tu kita start cerita, okay? So let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, ini Acap suka cerita ni sebab dia adalah merupakan aku ketika aku di bangku sekolah dulu. And seorang manusia yang tak lari dengan perkataan fly. Okay, kalau ada siapa-siapa yang mungkin tak faham apakah itu fly. Fly ni untuk orang-orang yang lari asrama, yang curi-curi keluar daripada asrama di waktu tengah malam, tengah pagi, balik sebelum subuh untuk menonton bola di tengah malam. Itulah fly namanya. Okay guys, untuk korang, ini kisah dia yang dihantarkan oleh Afiq. Kisah ni berlaku pada tahun 2018. Baru lagi guys. Okay, masa 2018 ni menurut Afiq dia sudah pun menjejaki ke senior year guys, which is tahun SPM tingkatan 5. Macam kita tahu, budak-budak senior kalau dekat sekolah tu memang dah otai lah. Macam aku dulu lah kan, masa form 5 dah, memang itu sekolah aku dah. Orang lain dah tak boleh marah dah. Macam tu, tapi benda tu jangan buat salah tu, okay? Alright, so nak jadikan cerita dia ni memang dari form 2, form 1 kot macam tu. Dia dah start fly lah, dia kata. Memang kalau setakat nak keluar daripada asrama tu, celah gigi dia je lah. Alright, kata si Afiq ni ada satu malam ni terjadinya sesuatu kepada dia. And kata dia benda ni bukanlah asing sebenarnya. Kisah-kisah yang dia selalu dengar ketika dia nak keluar daripada tempat tu. Benda ni dah selalu dah dengar dekat kawan-kawan dia. Katanya nampak satu sosok macam ni, satu sosok macam ni kan. Kawan-kawan dia selalu cerita, tapi benda tu tak pernah lagi kena pada dia. Nak jadikan cerita, ini adalah kisah yang di mana dia terjumpa dengan makhluk yang dia nak sangat jumpa. Alright guys, macam aku cakap tadi, dia form 5, daripada form 2 dah fly. So nak keluar bukan masalah lagi. Satu malam ni guys, dia keluar bersama dengan 7
orang lain. Ramai fly malam tu. Dia pun fly kan. Dia kata kat dia punya sekolah tu memang berhampiran dengan bukit. And then ada macam hutan-hutan sikit. Lepas tu turun, ada tangki air. Lepas tangki air baru nampak sekolah dia. So kalau kau nak keluar, kau kena lalu tangki air. And ada pagau, ada ampayan. And kau naik bukit tu, kau naik hutan tu sampai turun kedai mamak. Macam tu lah. Tapi malam tu dia ni bukannya nak melepak sangat dengan 7 orang yang lain ni. Dia sebenarnya ada berjanji dengan seorang wanita ni. Cinggir lah mat, Form 5. Biasalah zaman-zaman WeChat. Katanya nak jumpa dekat luar. Yang perempuan tu katanya kakak-kakak angkat dia lah. Macam tu lah cerita dia. Biasalah Form 5 ni tengah mengenyam. Okay. Kata dia keluar daripada asrama tu dalam lingkungan 1:30 pagi. Alright. So dia pun naik, dia turun sampai kedai mamak. Dia pun duduk dekat satu kumpulan perempuan ni, ada 4 orang. Dia borak-borak huha. Sampailah waktu tu sudah pun 4:30 pagi. 4:30 pagi dah guys. So kawan-kawan dia waktu tu memang dah nak gerak lah daripada situ. Sebab diorang ni kena sampai sebelum pukul 5:10 pagi. Sebab 5:10 pagi memang sekolah dia tu akan Terang satu, and sekolah dia ni memang orang dah start bangun lah, senang cerita. So waktu tu Afiq ni tengah rancak borak dengan kakak-kakak tu. Dia kata seorang kawan dia, si Muiz ni, ada tegur dia. Kata, Fik, kau tak nak gerak ke? Dah 4:30 ni. Sekejap lagi kita nak pampung-pampung pun 20 minit tu kat atas tu. Kan turunkan pun dah nak pukul 5. Kau tak nak gerak sekali ke? Lepas tu Afiq kata, tak apa, kau gerak dulu lah. Aku nak lepak je lah. Sikit lagi. Sekejap lagi aku gerak sendiri. Kau boleh ni? Come on, dah Form 5 kot. Takkan tak boleh. Tak apa lah, aku dengan yang lain naik dulu lah. Okey, kau naik dulu. So kawan-kawan dia yang 6 orang tadi tu tinggalkan dia, and tinggallah dia seorang dekat situ. Lepas dia dah borak, dia tengok jam telah pun menunjukkan pukul 4:50 pagi guys waktu tu. So waktu tu dia kata dia memang kena balik sekolah lah macam mana pun. Sebab dia Form 5 guys. Kalau kantoi confirm kena buang asrama. Okay, so dia pun minta diri dekat kakak-kakak angkat dia tu, and dia pun keluar daripada kedai mamak tu, and dia pun panjat balik bukit yang dia kena pergi untuk sampai ke sekolah dia guys. Dia pun panjat sampai atas, and dia turun ke bawah sampai je dia ke tempat yang dia seorang je yang tahu. Senang cerita lah, lubang tikus dia lah. Sebab lubang tikus yang dia buat ni memang untuk kes-kes emergency yang macam ni. Terutamanya ketika dia nak balik lambat lah. Sampai-sampai dekat bawah, dia tengok jam dia sudah pun pukul 5:05 pagi je guys. So dia ada 5 minit lagi untuk masuk ke dalam dom dia. Dia sedar dia dah kesuntukan waktu tu. Dia turun and dia masuk dekat celah-celah area tempat yang aku cakap tadi, jalan tikus dia lah. Dia macam ada satu pagar yang dia dah potong belah bawah. And then masa dia masuk tu guys, dia kata dia dah nampak ada satu sosok yang sedang bergerak kiri ke kanan macam tu, dekat area ampai baju tu. So maknanya dia punya tempat tu tak jauh dengan ampai baju kan, macam aku cakap tadi. Dia macam Allah, aduh, dah ada orang pula kat belakang ni sidai baju. Ini kalau pengawas ke apa habis aku. Dia dah fikir macam tu lah. Tapi waktu tu dia macam mana orang pencuri masuk rumah punya pattern lah. Dia macam tunduk kan. Dia cover. Dia sampai ke ada satu tiang dekat belah tepi tu. So dia pun usah dekat ampai tu. Dia nampak lagi ada satu budak lelaki, badan dia tinggi, tengah berjalan dekat area situ. Tapi dia tak orang kata apa, tak nak tegur sangat lah. Sebab gila kau nak tegur kan. Dia dah macam tu kan. So waktu tu dia macam okey, kena fikir ni macam mana nak kena gerak daripada sini kan. So dia pun menolehkan badan dia ke arah belakang berlawanan dengan ampai tu. Ampai tu kat belakang dia lah. Dan masa dia tengah fikir termenung nak cari cara, kau tahu tak apa jadi guys? Dia terdengar bunyi tapak kaki datang daripada arah belakang. Waktu tu dia memang dah seram lah. Dia memang dah tak tahu nak cakap apa lah waktu tu. Dia pun jalan ke arah depan sikit untuk pergi ke arah ampaian baju tu. Dia jalan depan makin lama makin laju lah. Dia anggap macam orang belakang ni tak nampak dia macam tu. Dia jalan sampai kat tepi tiang ampai baju tu guys. Sampai je dekat tepi tiang ampai baju tu, dia masih lagi terdengar bunyi tapak kaki tu mengekori dia. Dia pun duduk. Memang waktu tu ditawakal lah, kantoi lah. Dah berapa peluh ni. Dia dah fikir apa nak jawab ni kan, kalau kena tangkap masa tu. Dia kata masa dia duduk tu, dia dengar tapak kaki tuk. Dia kata waktu tu aku rasa adalah 10 minit aku duduk situ. Tapi tapak kaki tu tak sampai-sampai. And bila aku cuba dengar, tapak kaki tu hilang Aku tengok jam.
Damn, dah 5.50, dah 5.20 dia kata. Dah 5.20 waktu tu. Aduh, macam mana ni, nak tak nak ni aku kena gerak daripada sini ni, dia kata macam tu. So dia pun macam tergocok-gocok, bangun daripada tiang tepi ampai tu. And waktu dia tergocok-gocok tu, dia tersadung satu dahan pokok guys, dan terjatuh. Okay, si Hafiq ni dia pakai spek guys. Dia pakai spek. So waktu dia terjatuh tu, spek dia pun mengelimpau lah ke arah tak tahu kat mana. And dia pun bangun. Apa benda ni siap? Aku terlanggar apa ni? Dia pun tengok kat area tepi tu dah akau ni lah, akau pokok. Dia cakap, aduh, time-time ni lah, mana siap spek aku. Dia pun bangun. Waktu dia bangun tu guys, kaki dia, waktu tu dia kata, dia macam seolah-olah terpijak something tau. Tapi dia tak tahulah apa benda. Tapi benda tu macam lembik macam tu. Tapi dia macam, apa benda yang aku pijak ni? Dia pun tak nampak sangat lah apa benda kan. Waktu dia kata dia bangunkan kepala dia waktu tu guys, dia sedang jatuh dekat satu, orang kata apa, kawasan tangki. Macam Acap cakap tadi kan, dia ada satu tangki hitam tu kat belah bawah tu. Dan waktu dia jenguk ke atas kepala dia waktu tu, dia nampak ada satu objek macam kepala tau, sedang menunduk, pandang ke arah kiri, pandang ke arah kanan waktu tu. Dalam keadaan kabur-kabur tu, dia macam, uish, apa benda tu siap? Tapi dia kata dia nampak hitam je. Dia macam, okay, ni kepala, rambut panjang ke bawah. Benda tu macam tu, pak, toleh ke depan, toleh ke belakang, toleh ke belakang. Dia pun macam dah goyang lah. Dia nampak tu, dia mata berganjat. Dia pun bangun guys daripada situ. And dia ke belakang, sampailah dia terasa, dia ke belakang tu, di belakang macam ni tau. Dia tak bangun pun. Dia macam ke belakang, macam mengesot lah ke belakang kan. Masa dia mengesot tu, dia terlanggar satu kaca. Itu cermin mata dia guys. Dia angkat cermin mata dia and dia pakai. And waktu dia pakai cermin mata tu guys, dia tengok, dia masa macam mana, dia pakai spek mata. And then waktu dia pakai tu, dia terus tengok dekat area tangki tu. Bila dia tengok kat area tangki tu guys, dia nampak ada kepala saja, rambut panjang, tengah pandang dia. And waktu dia tengah, dia macam tengah tergamam tu, dia dengar satu suara macam ni. Nampak aku macam tu. Nampak aku waktu tu, dia memang terus menjerit, dia bangun. And waktu dia nak lari tu guys, yang aku cakap benda terpijak tadi tu, dia tengok bawah tu guys, penuh dengan warna merah guys. Dia pun tak tahu apa benda. Waktu dia nak lari tu, dia sekali lagi tersadung dekat akar tu. Aku pun tak tahulah itu akar betul ke tak tahulah kan. Dia tersangkut and dia pun terjatuh. Dia pengsan dekat situ guys. Lepas dia dah pengsan, dia memang tak sedar apa. Tapi lepas dia sedar, waktu tu dah tengah hari and dia berada dalam bilik rawatan guys. Sejak daripada tu, dia pun ambil masa 3-4 hari juga nak pulih. Untuk pulihkan semangat, dia cerita semua benda dekat warden apa semua, dia minta maaf. Tapi peraturan tetap peraturan. Dia telah pun dibuang asrama sebulan selepas kejadian tu berlaku guys. Tapi dia boleh datang sekolah lagi, tapi dia tak boleh duduk dalam lah. Dia berulang-alik lah dekat sekolah selama setahun tu, sampailah dia SPM. Benda ni jadi bulan 3 nak ke bulan 4 macam tu lah. So itulah dia guys, kisah yang dihantarkan oleh Hafiq kepada kita. Dahsyat. Nak buat degil kan, siapa suruh buat degil? Kadang tersadung, nampak pula benda bukan-bukan, dengar bukan-bukan. Dahsyat gila lah. So itulah dia guys, kisah yang pertama. Alright guys, untuk cerita yang kedua ni, cerita pasal bestie. Biasalah, bila cerita pasal bestie ni, of course lah, asrama perempuan guys. Dekat asrama, kalau kau perempuan, kau tak ada bestie, maknanya kau pelik lah. Kau ada masalah. Kau ada aura yang orang tak suka lah. Cerita tak ada lagu dah macam. Okay guys, cerita ni dihantarkan oleh Laila. Laila, kau nama dahsyat tu. Okay, kisah ni berlaku ketika tahun 2012. Saya seorang pelajar asrama yang menetap di Selayang. Wow, Selayang kau. Okay, alright. Dia bagi tajuk kat sini, namanya Maria bukan Farah. Uish. Ini email yang kita nak. Ada storyline. Cik, marah pula kan. Tak adalah, bukan apa. Yang hantar-hantar email kat Acap tu bukan semuanya tak menarik. Tapi makin kurang yang menarik. So korang faham je lah kan. Nanti dekat ujung video ni Acap akan letak tau satu email yang khas untuk korang
kongsikan kisah-kisah seram. Sebab ramai orang tanya, Cap, macam mana nak kongsi kisah seram? Macam mana nak kongsi kisah seram? Kejap lagi, hujung video, ingatkan Acap, letak email rasmi untuk korang hantar cerita korang kat dalam. Tak payah hantar kat DM, nanti Acap tak baca. So sekarang, Acap dah ada masa lebih sikit. Acap nak baca korang punya satu persatu dekat email rasmi tu, okay? So sekarang kita dah tahu kan mana nak hantar cerita seram kan? Okay, kita teruskan dengan cerita Laila ni. Okay, cerita tentang bestie dia macam Acap cakap tadi. Laila ni dekat asrama dia sangat-sangat rapat dengan seorang pelajar yang bernama Farah, guys. Dia dengan Farah ni berlangkas pun kalah lah dia orang punya rapat ni. Memang rapat, makan sama, minum sama, kalau boleh nak mati pun bersama kan. Okay guys, kisah ni berlaku waktu penggal cuti pertengahan. Macam tu balik, cuti penggal pertengahan sebenarnya. Alright, so dia orang naik cuti, benda ni jadi. Okay, dia kata pada hari tersebut dia sampai awal. Guys, dekat asrama dia, dekat dom dia. Dia dengan Farah tahun ni dom yang sama. Alhamdulillah, sudah 3 tahun bang kami ni dapat dom yang sama, since daripada form 2, form 3 dan juga form 4. Dia kata waktu dia sampai je dekat asrama tu, dia tengok bawa ada 4 orang macam tu. Biasalah awal sampai kan. So dia pun duduk, rehat, kemaskan barang dia apa semua. And then waktu tu dia kata dia ni tertinggal satu baldi. Satu baldi barang-barang perempuan dia lah. So dia call mak dia untuk datang. Sebab mungkin rumah dekat, dia suruh mak dia pergi hantar petang sikit dia kata. And waktu dia dah habis kemas tu apa semua, dia kata dia duduk berehat. So waktu dia duduk berehat tu, dia tengok jam, dah pukul 4 petang lah ni. Sekejap lagi Farah sampai lah ni. Sebab itu memang waktu Farah sampai. Dia kata macam tu. So dia duduk. Tengok Farah tak sampai-sampai lagi. Dia ni, mana dia ni? Tak sampai-sampai lagi kan. Lepas tu dia macam, tak apalah, tunggulah. So dia pun termenung kan, baring apa semua. Waktu dia tengah baring tu guys, jam telah pun menunjukkan hampir pukul 6 petang. Dia terdengar bunyi horn daripada bawah. Ten, macam tu. Itu bapak aku. Dia kata. Dia pun turun daripada dia punya bilik tu dan dia nak keluar daripada tingkat tu guys. Macam terbalik je. Dia keluar daripada dom. Dia nak turun daripada tingkat dia. Betul. Dia keluar daripada dom dia and then dia pergi ke tangga. Waktu dia sampai tangga tu, dia ternampak Farah guys. Waktu tu dia pun happy lah. Dia nak tegur Farah. Tapi guys, waktu tu dia kata ketika dia tengah berselisih dengan Farah tu pergi jeling dia man. Perempuan ni sensitif sikit kan kalau kita cakap pasal jeling ni kan. Farah ni jeling dia and bawah kelopak mata Farah ni berwarna merah guys waktu tu. Dia kata, muka dia memang nampak sungguh lah menurut si Laila ni. Laila kata dia tak pernah nampak keadaan Farah sampai macam tu sekali. Kau bayangkan. Tapi dia waktu tu dia nak start siapalah si Farah ni. Tapi belum sempat dia nak bercakap, si Farah ni sengih kat dia and macam macam tu. Lepas tu Farah ni pun naik. Si Laila ni pun pelik lah. Apa hal dengan Farah ni kan? Ada benda tak okey ke? Tapi dia tak nak fikir panjang. Dia pun turun bawah and pergi ambil baldi yang bapak dia hantar. Selesai je dia ambil daripada bawah, dia pun naik atas and pergi ke arah dom. Dia masuk dom tu, dia tengok Farah duduk seorang-seorang and dia tak kemas barang-barang dia lagi. So Laila ni cakap lah, kau ni kenapa, demam ke? Kan kalau tak sihat ke apa, tak apalah, kau rehat lah, aku tolong kau kemas barang Lepas tu Farah tu pandang dia macam ni. Okay, aku tak kacau kau. Tapi nanti kemaslah barang kau. Sepah-sepah ni nanti orang marah lah. Lepas tu dia macam, faham tak? Dia nampak pelik lah. So Laila ni pun macam, apa hal dengan Farah ni kan? Ada masalah ke apa macam mana? Nak jadikan cerita, kita orang ni habis mayang ke apa semua kan. Aku ni langsung tak ada peluang nak bercakap dengan Farah ni. Aku pun dah terasa hati lah waktu tu. Aku ada salah cakap ke kan, tersinggung hati ke. Sebab dia bukan macam ni guys. Dia memang sangat periang, sangat suka bergurau. Tapi tiba-tiba hari tu dia jadi macam tu. So jadikan cerita, aku memang tak jumpa dia sampailah aku balik dom balik. Dan aku pun tak ada berminat lah nak bercakap dengan dia apa semua. Mungkin dia tengah ada masalah. So aku biarkan dia. Untuk hari ni aku tak nak ganggu dia. Aku pun naik ke atas katil dan aku pun merebahkan badan lalu tertidur guys. Menurut Laila dekat sini, dia macam mana? Dia macam nak tidur tapi ke dalam kepala otak dia asyik fikir kenapa dengan Farah ni kan, demam ke? Sebab daripada siang ni Farah ni tak bercakap langsung guys. Okey, tengah-tengah dia tidur tu tiba-tiba dengar hujan. Got thunderstorm. Ada thunderstorm waktu tu.
Angin kuat. Waktu tu memang dalam keadaan yang sangat-sangat sejuk, si Laila ni pun terjaga. Laila terjaga, and then dia nak tarik selimut yang berada di bahagian kaki dia. Waktu dia nak tarik selimut tu guys, dia kata dia terpeganjat sebab Farah ni tengah berdiri betul-betul dekat depan katil dia. Dia nak tarik selimut. Ya Allah, Farah, kau ni terganjut kau. Terperanjat aku. Kenapa ni? Pandang aku macam tu, takutlah. Tidurlah. Kau ni dia dalam keadaan mengajuk juga sebenarnya si Laila ni. So dia pun tarik dia punya selimut, and then dia nak tidur. Tapi Farah tu macam pandang dia macam ni je. Waktu dia pun buat tak tahu lah, lantak engkau lah kan. And waktu dia kata dia nak tidur tu, di tengah tarik selimut dia nampak Farah yang dekat depan katil itu berjalan. And dia keluar dom. Farah, kau nak pergi mana tu? Kau nak pergi toilet ke? Dalam marah-marah, yelah kawan kan, sayang lah juga. Sebab katil dia ni paling ujung guys, paling dekat sekali dengan pintu. So dia macam laung lah Farah tu. Tapi Farah tu tak bercakap apa-apa. So dia pun turun, and then dia pergi ke arah pintu tu, and dia tengok Farah tu pun keluar daripada dom and berjalan ke depan. Tapi guys, menurut Laila ni, ada something yang dia nampak yang membuatkan dia meremang guys waktu tu. Masa dia tengok Farah tu keluar daripada toilet pula, daripada dom tu, dia kata sepanjang perjalanan dia nak ke toilet tu guys, dia nampak Farah ni tengah macam ni. Sini aku tunjuk korang. Macam ni. Pegang macam tu guys. Dia seolah-olah tengah memimpin dua benda dekat kiri kanan dia ni. Dia pun macam dia pimpin apa tu Tengok je Farah ni. And yang paling menakutkan, sampai je dia nak ke arah toilet tu, dia lepaskan tangan dia macam lepaskan tangan dia dekat kiri kanan tu, and tiba-tiba dia buat macam ni guys. Macam ni. Waktu tu. And dia pun masuk ke dalam toilet. Laila ni dah jadi heran lah. Serius lah. Apa yang aku nampak ni? Lain macam lah si Farah ni. Lepas dia tengok keadaan macam tu, dia pun jadi macam risau lah. Apa hal kan macam tu kan. Dia pun tak sedap hati. Dia pun turun daripada katil dia. Dia pergi kat loker dia. Dia ambil sweater, and then dia pun keluar. And waktu tu memang hujan lebat tau. Bunyi dia macam tu lah. So dia pun keluar daripada dom tu untuk pergi jengah si Farah dekat toilet guys. Bila Laila ni sampai ke area toilet tu, dia jengah kat dalam toilet tu. Dekat toilet tu guys, tak ada orang langsung. Waktu tu dia dah macam, mana pula pergi budak ni? Tadi aku nampak dia masuk dalam toilet baru 3 minit, takkan dah hilang. Dia pun macam pelik lah kan. And waktu dia keluar daripada toilet tu, dia tengok hujan tu makin lama makin genyai tau. Dah makin slow sikit lah. And dia pun ulurkan kepala dia untuk tengok ke tingkat bawah. Sebab dia ni tingkat kedua guys. Bila dia tengok kat tingkat bawah, dia nampak Farah ni tengah berdiri dekat area pejalan kaki, dekat jalan nak pergi ke kelas tu. Dia tengok, ya Allah, apa si Farah ni buat pula malam-malam buta ni dekat situ? Dia pun cepat-cepat lari turun ke bawah, and then dia sampai dekat tempat yang Farah berdiri tadi guys. Tapi sama juga guys, bila dia sampai dekat situ, Farah dah tak ada guys. Lagilah dia macam pening kepala. And waktu dia panggil Farah, tak ada sahutan. Bila tak ada sahutan tu, dia tak ada fikir banyak. Dia pun cepat-cepatkan langkah dia hendak pergi ke rumah warden. Okey. Perjalanan kaki ni guys adalah jalan straight yang kau kena through satu blok sekolah sebelum kau kena masuk kanan untuk sampai ke rumah warden tu. Waktu tu hujan kembali lebat cap. Dalam keadaan yang sangat-sangat sunggul keadaan. Dalam keadaan yang sangat-sangat kelam, yang sangat-sangat gelap. Aku tak nampak apa-apa sangat waktu tu. Tapi apa dalam kepala otak aku ni, memang aku kena cepat pergi ke warden Midah punya rumah. So aku pun berlari ke arah blok sekolah tu, and aku dengar bunyi orang menangis waktu tu. Macam tu. Aku pun berdiri tegak. Dalam keadaan yang sangat bising dengan air hujan tu, aku cuba menumpukan perhatian aku, telinga aku ke bunyi tersebut. And bila aku amati betul-betul, bunyi tu datang ni daripada kelas yang betul-betul dekat sebelah aku. Aku pun masuk ke dalam kelas tu, and aku buka je pintu. Aku nampak Farah guys waktu tu. Aku nampak Farah tengah duduk
atas satu meja dekat hujung kelas tu dengan keadaan kaki dia berpeluk. Macam tu. Maria, aku takut kau Maria, jangan kacau aku Maria. Dia dengar daripada mulut Farah macam tu. Maria, Maria, Cina Maria. Tak gurau-gurau. Dia dengar macam tu. Maria. Farah, kau okey tak ni? Aku pun datang dekat ke area Farah tu. Bila aku sampai dekat situ, Farah pandang aku. Dia pandang aku dengan mata dia yang sangat-sangat tajam tu, Cap. Dia kata, siapa Farah? Aku Maria. Dia jerit pula waktu tu. And aku takut. Aku berlari keluar ke arah kelas tu. And aku berlari terus ke rumah warden, guys. Sampai dekat rumah warden, aku ketuk. Nasib baik ada warden Midah dengan laki dia, Encik Uzairi tu. And dia pun bawa keluar dua-dua tu pergi ke area kelas tu, guys. And sampai je dekat area kelas tu, meja, kursi semua dah terbalik dah, guys, waktu tu. And dia memang menjerit, tak tahulah kenapa. And diorang buka semua lampu. And waktu benda tu jadi, guys, asrama kecoh lah. Semua budak dah bangun. And ramai yang turun waktu tu. Ustaz Uzairi tu pun tolong. And dia panggil lagi beberapa cikgu yang ada dekat situ, yang duduk berdekatan situ, untuk bantu. And malam tu, guys, kita orang tak tidur sampai ke subuh. And lepas je beberapa percubaan untuk tolong si Farah ni, Ustaz decide untuk bawa dia keluar daripada sekolah ni. Sebab dia kata dekat dalam sekolah ni lah benda ni ada. So selagi kita dekat dalam sekolah ni, selagi tu kita tak boleh kalahkan dia. Macam tu lah lebih kurang. And diorang pun bawa Farah ni keluar daripada tempat tu untuk pergi ke pusat rawatan yang lain, mungkin dengan ustazah semualah. And waktu tu kita orang dah ditenangkan. And kita orang pun diarahkan untuk pergi mandi apa semua, sebelum kita orang ni berkumpul dekat surau pukul 6 pagi. And selepas kita orang dah settle subuh apa semua, aku ada dengar juga yang Farah tu masih lagi dirawat. Sampailah aku balik sekolah, aku dengar Farah telah pun okey, lebih tenang, tapi telah pun dibawa pulang oleh family dia. Dan sekarang dia, orang kata apa, dia lebih okey lah lepas family dia dah ambil. Dia kat Seremban kot, tak silap Acap dia tulis sini Seremban Seremban lah. Family dia bawa balik. And macam tu lah. Dia cuti hampir 2 minggu juga, guys. And lepas 2 minggu tu baru diceritakan tentang hal sebenar yang terjadi kepada dia, sampai dia berkelakuan pelik macam tu, guys. So tapi dia kata dia minta untuk Acap tak ceritakan lah apa yang si Farah tu cerita kat dia tentang siapa Maria, and apa yang dia nampak waktu petang dia nak naik blok asrama tu, guys. Ada dia tulis kat sini, tapi orang dah minta jangan cerita kan. So kita tahu-tahu sendiri je lah. Okay, guys. So itulah dia cerita yang kedua. Kita dah kisahkan. Bagi Acap, dua-dua cerita ni ada kekuatan dan ketakutan tersendiri. Okay, guys. Untuk korang yang nakkan kisah korang dikongsikan oleh Acap, korang boleh terus hantar cerita-cerita korang, kisah-kisah korang dekat email ni, guys. Okay, tak kisah berapa panjang. Kalau panjang, korang susun balik ayat tu. Korang tolonglah, orang kata apa, ringkaskan supaya kita tak meleweh. Tak payahlah nak cerita kau nak pergi beli ikan ke, waktu tu kau nampak ikan tu tinggal seekor tu, tak payah. Kau bagi poin-poin yang penting dekat email yang ini, Acap cakap. And then kita boleh berkongsi terus dengan kisah-kisah seram yang korang kongsikan di episod-episod akan datang. Okay, guys, ini merupakan kisah seram untuk puasa yang terakhir. So lepas ni, 2 minggu lepas ni, ni kira minggu kedua lah kan. 2 minggu lepas ni dah tak ada kisah seram. Kita akan gantikan dengan yang lain. Macam tu, guys. Jangan sedih dulu. Maksud Acap bukan tak ada kisah seram langsung. Dia ada, tapi bukan Acap seorang lah lepas 2 minggu ni. Nanti kita akan ceritakan korang lah. Alright, guys. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you, guys. Jaga diri. InsyaAllah bulan Ramadan ni, jaga diri elok-elok. Kita lalui dengan baik supaya kita dapat berkumpul di Aidilfitri nanti. Lama lagi nak raya dah cerita pasal Aidilfitri. So I see you when I see you, guys. Assalamualaikum. Wacau lu. Kalau awak nak beli sampul saya, awak dah boleh tekan link dekat description. Okay. Bye-bye.